ada hari ni ada manipulasi sistem perhiasan emas dan Ar-Rahnu. Ni dia Ar-Rahnu punya sistem. Ar-Rahnu ni satu sistem asalnya begini. Saya hutang dengan tuan 10,000, saya akan bayar tahun depan. Untuk berikan tuan kita ni rasa selesa sementara menunggu saya bayar hutang, saya cagarkan saya punya motosikal, contoh. Itulah Ar-Rahnu namanya. Ataupun emas isteri saya letak sebagai cagaran. Dia pegang emas tu, saya tak boleh bayar on time, dia pergi jual kat auction, kat lelong. Itu adalah Ar-Rahnu. Tapi konsep Ar-Rahnu yang ada hari ni, termasuk yang Yapim bentangkan pagi tadi, sudah di reverse kan. Patutnya hutang tu yang core datang pertama, Ar-Rahnu tu datang sebagai support. Hari ini sistem Ar-Rahnu telah pun diperkembangkan, jadikan siapa-siapa ada emas tu yang pertama. Hutang tu macam benda yang datang kemudian. Nampak tak? Ya? Tak apalah. Itu para ulama, sebahagian para ulama di Malaysia kata okey, tak apa, mereka dah endorse, okey lah tu. Cuma itu tak ada masalah sangat. Yang masalahnya gini. Masalahnya dah lah benda itu khilaf tu. Benda tadi tu ulama Malaysia je yang kata okey tu. Saya bincang dengan ulama-ulama antarabangsa ni, semua kata no. Tapi tak apalah, ulama Malaysia kata okey, dah lepas lagi. Cuma sekarang ni yang itu masih boleh terima lagi lah. Tapi yang masalah yang ini, saya tak beli, kan? Saya nak Ar-Rahnu, tapi saya gunakan sistem tu. Saya ni penjual emas. Dia cakap ni mungkin ada yang kena. Saya penjual emas, tuan nak beli, tuan-tuan tak ada duit. Tak ada duit. Saya kata tak apa. Emas ni, katalah ni emas ni harga 10,000. Tak ada duit. Jom kita pergi Ar-Rahnu. Emas ni saya punya, saya penjual ni, tuan nak beli. Kita pun pergilah Ar-Rahnu A. Ar-Rahnu A, saya pun kata kat Ar-Rahnu, okey Ar-Rahnu, rahankan, cagarkan emas ni, dan nak pinjam 70%. Dapat 70% kan? Dia dapat 70%. Maka bila Ar-Rahnu tu bayar 70%, saya ambil duit tu. Maka lagi 30% tuan kena bayar kemudian. Ya? Tuan kena bayar kemudian. Lepas tu tuan boleh kena bayar kemudian, maknanya tuan bayar bertangguh. So dekat situ ada beberapa masalah. Yang pertama, orang A yang beli emas, tapi saya penjual yang cagar. Dah salah lah. Itu dah salah. Patutnya tuan beli dulu, tuan yang cagar. Tapi tak boleh juga, sebab kalau tuan beli, tuan-tuan tak ada cash, maknanya hutang, riba juga. Kalau tuan beli dan dapat milik emas, kemudian nak cagar, dapat duit cash bagi kat saya, maka itu masih lagi riba. Kalau saya pemilikan masih pada tangan saya yang cagar terlebih dahulu, lepas saya cagar, saya dapat duit tu, tuan akan sambung gitu saja, pun tak jadi juga, sebab emas tu saya punya, bukan tuan punya. Ya? Jadi itu adalah manipulasi yang pertama. Manipulasi yang kedua, itu yang pertama, itu hukum dia apa tu? Para ulama tak ada bincang dengan spesifik. Ini hebatnya orang Malaysia. Dekat Arab tak ada orang buat lagu ni. Kat Amerika, US, UK pun tak ada. Malaysia saja ada. Malaysia memang pandai benda-benda selok-belok ni. Sebab itulah skim cepat kaya paling banyak timbul kat Malaysia. Orang Amerika pun tiru Malaysia punya model. Orang Arab tak tahu langsung ni, multi level ni dia pun tak tahu. Dia orang tak tahu ni skim cepat kaya ni. Sebab itulah kalau orang skim cepat kaya dia pergi kat UAE, kaya raya dia. Arab semua tak pandai benda-benda ni, kena tipu kering-kering. Sebab itulah saya kerja dekat Qatar Islamic Bank dulu, tengok dokumen dia nipis, dokumen legal documentation dia. Tapi pergi Malaysia, dokumen dia kau. Sebab apa lawyer terpaksa buat tebal? Sebab orang Malaysia pandai menipu. Tak sehebat orang Arab nipu untuk guna dokumentasi. Sungguh, bukan lawak, betul-betul mengecewakan jugalah sebenarnya. Baik, macam mana manipulasi seterusnya? Begini, contohnya saya ada RM10,000. RM10,000 saya beli emas. Saya bayar cash RM10,000. Saya dapatlah emas. Contohnya emas tadi tu berapa, katalah saya ada 16,000, 17,000 lah.
Saya beli emas daripada Raji 100 gram saya dapat. Nampak? Saya dapat 100 gram. Lepas tu saya pun pergi Ar-Rahnu. Saya pergi Ar-Rahnu, saya gadaikan dekat Ar-Rahnu. Rahnu ambil. Rahnu pun bagi saya 70% daripada harga tu. Saya dapat cash. Seolah-olah saya dapat dua benda sekarang ni. Saya ada emas, saya ada cash. Nampak tak? So dengan cash tu saya pergi beli lagi emas. Oh, beli emas lagi. Saya beli emas lagi. Saya beli lagi emas dengan harga 70% daripada 16,000, katalah senang cerita 14,000 lah. Beli emas lagi, dia dapat emas lagi. Saya pergi ke Ar-Rahnu, saya simpan lagi. Saya dapat 70% daripada 14,000, dapat 12,000. Saya pergi kedai emas, saya beli lagi emas, saya dapat emas lagi. Saya pergi Ar-Rahnu, saya letak lagi dekat Ar-Rahnu, dapat 10,000 pula. Saya ambil 10,000, saya beli lagi emas. Oi, ganas tu orang Malaysia ni. Ha? Dan nanti lu, dia tunggu sampai harga naik emas, dia jual. Dia jual dengan cara dia jual, dia tunjukkan dia punya resit semua sekali. Kau boleh ambil kat Ar-Rahnu. Dia jual mungkin total patutnya 16,000, dia boleh dapat 100 gram je. Tapi dengan cara yang ini, 16,000 dia boleh dapat 1 kilogram. Nampak? Lepas tu harga emas naik, dia jual 1 kilogram. Dia dapat untung apa? Macam best. Jangan pandai buat sekeh kepala ni. Inilah masalah orang Malaysia. Dia pun nak kira dapat duit. Nak kira dapat duit je, tuan-tuan. Jadi oleh kerana itu, sekarang ni masalah dia, benda ni memang syubhat dan dia telah salah gunakan Ar-Rahnu sistem. Orang Ar-Rahnu tak bersalah, mereka tak tahu. Mereka ingatkan kamu betul-betul ada duit. Mana mereka tahu kamu dah buat main macam tu. Itu namanya leverage. Ya. Okey. Habis dekat situ. Sekarang kita nak tengok yang ke